minit. Okey, soalan yang pertama Nur Amira, berikan saya di manakah Perang Dunia Pertama ini berlaku? Di manakah Perang Dunia Pertama ini berlaku? Nur Amira atau ada rakan lain yang nak jawab? Saya nak jawab. Ya, Syazwani. Di mana? Mana Perang Dunia? Ya? Eropah. Ya, di Eropah. Adakah perang ini melibatkan Asia Tenggara? Nevita? Adakah perang ini melibatkan Asia Tenggara? Ya atau tidak? Siapa-siapa lain boleh jawab? Jawapan ya atau tidak aja ya. Adakah perang ini melibatkan Asia Tenggara? Adakah perang ini sampai ke Asia Tenggara? Tidak, Cikgu. Ya, Misha apa jawapan? Tidak. Bagus. Tidak ya. Perang ini hanya melibatkan negara-negara di Eropah sahaja. Khususnya di negara mana? Ya, Perang Dunia Pertama ni meletus di negara mana? Di negara mana dia meletus? Khususnya di Eropah tu di specific place. Apa nama tempat itu? Perancis dan Jerman. Saya tak dengar, boleh kuat sikit tak? Perancis dan Jerman. Perancis dan Jerman. Perang asalnya bermula, kalau tengok peta di muka surat 55 55 dia meletus di Austria, Hungary. Baik, Perang Dunia Pertama ni dia tidak meletus di seluruh bahagian dunia bahagian lain di dunia ni tak berperang. Dia hanya berperang di kawasan itu sahaja, di Eropah itu, iaitu di Austria, Hungary. Semua kuasa berpusat di situ. Ya, tetapi ia dipanggil Perang Dunia kerana walaupun tidak semua negara di dunia berperang, tetapi banyak kuasa terlibat berperang di satu tempat yang sama. Ya, jadi banyak kuasa terlibat dalam peperangan itu di satu tempat yang sama. Jadi kerana banyaknya kuasa yang terlibat, maka kita panggil dia sebagai Perang Dunia. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Perang Dunia Kedua ini berlaku. Jadi Perang Dunia Kedua ini berlaku ada kaitannya dengan Perang Dunia yang pertama kerana perasaan tidak puas hati terhadap perjanjian yang menamatkan perang. Siapa ingat apa nama perjanjian dan persidangan yang menamatkan Perang Dunia Pertama itu? Siapa ingat? US. No. What is the name of the perjanjian? Apa nama? Versailles. Okey, bagus. Perjanjian Versailles dan persidangan damai Paris. di Paris. Jadi kita lihat perjanjian ini dan persidangan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Tetapi dia menyebabkan berlaku pula Perang Dunia yang kedua. Okey. Nampak sharing ke? Nampak, Cikgu. Okay, thank you.
Jadi Perang Dunia Kedua ni kita namakan dia Perang Dunia. Ya, kerana perang ini berlaku di seluruh dunia. Ya, dia berlaku dia berlaku di Eropah, dia berlaku di utara Afrika dalam tahun 1939 hingga 1945. Dan perang ini juga berlaku di Asia Pasifik dalam tempoh 1941 hingga 1945. Dan perang ini berturut melibatkan tanah besar Asia, ya, khususnya China, ya, dan juga kepulauan di Asia Tenggara. Ya, dalam perang ini kita lihat korban nyawa adalah sebanyak 75 juta nyawa telah terkorban dan ia melibatkan hampir 30 buah negara dalam perang yang berlaku dalam tempoh 1939 hinggalah ke tahun 1945. Ya, walaupun perang di Asia tu mula lewat sikit tetapi dia berakhir dalam tempoh masa yang lebih kurang sama. Siapa tahu berapa ramaikah korban COVID-19 di dunia hari ini? Berapa ramai? Adakah seramai perang dunia yang kedua ini? Okey, tak dapat jawab. Nanti awak hantar jawapan ke dalam grup WhatsApp. Ya? Berapa ramai setakat ini? Okey. Kami ni lain kali masuk awal sikit boleh? Masuk lambat saya dah buat sharing saya tak nampak kecuali dengar bunyi. I had to stop everything. Okey, jadi kita lihat ya perang ini meletus di Eropah kerana sebab pertama adalah kerana kemunculan ideologi baharu. Ideologi ni bermaksud fahaman, ya, fahaman atau pemikiran baru yang kita panggil fasism dan nazism. Okey, yang kedua kerana tak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Jadi tadi saya dah tanya awak ya, Perang Dunia Pertama berakhir apabila perjanjian Versailles ditandatangani. Nampaknya pihak yang menandatangani perjanjian itu tidak berpuas hati. Dan dalam masa yang sama ya, tiga bangsa yang sepatutnya menghentikan peperangan gagal berbuat demikian. Okey, jadi Perang Dunia Kedua di Eropah ini berlaku dengan tindakan Jerman terhadap Eropah Barat ya, bila Jerman menakluk Eropah Barat, mengebom Britain dan menarik Itali ke dalam perang serta serangan Jerman bersama kuasa besar, keberkesanan strategi serangan, kegagalan operasi menawan Rusia, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu dan akhirnya kematian Hitler. Okey, kita lihat dengan perinci negara-negara yang terlibat dalam perang ya. Ada dua kuasa yang terlibat. Pertama ialah kuasa bersekutu dan juga kuasa paksi. Dalam Perang Dunia yang pertama, ya, namakan saya dua klik atau dua kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia yang pertama. Pertama kita panggil kuasa apa? Kuasa tengah. Lagi satu? Pakatan Bertiga. Bagus. Jadi dalam Perang Dunia yang kedua menyaksikan dua klik lagi, iaitu nama dia lain ya, tapi geng dia lebih kurang sama je. Ya, kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Kuasa paksi ni juga dikenali juga sebagai fasism. Okey, siapakah yang terdapat dalam kuasa bersekutu ini? Amerika sebagai leader dia,
dan kuasa paksi Jerman. Anggota lain adalah Britain, Jepun, kuasa paksi, Perancis dalam kuasa bersekutu, dan dalam kuasa paksi kita lihat ada Itali. Okey, jadi inilah antara kuasa besar yang terlibat dalam perang. Kita ada satu lagi kuasa yang terlibat dalam perang ini yang kita panggil negara Rusia. Okey, pada masa perang ini berlaku Rusia telah pun menggunakan pemerintahan komunisme. Rusia sudah menjadi sebuah negara komunis. Berbeza dengan tiga kawan dia yang lain, tiga kawannya ini mengamalkan pemerintahan demokrasi. Rusia ni komunis. Apa bezanya antara demokrasi dengan komunis? Dalam negara demokrasi ada freedom. Rakyat bebas melakukan apa saja. Yang kedua, rakyat bebas mengumpul kekayaan. Okey, saya bagi contoh yang mudah. Dalam negara komunis tidak ada freedom ini. Rakyat mesti bekerja untuk negara. Kekayaan tidak ada milik pribadi. Kekayaan milik negara. Jadi tidak ada freedom bagi negara komunis. Jadi walaupun mereka berbeza aliran pemerintahan, tetapi mereka berada dalam satu geng yang sama yang dipanggil pihak bersekutu. Walaupun bagaimanapun kita lihat antara tiga kuasa ini, Amerika, Britain dan Perancis, walaupun mereka bersekutu dengan Rusia, namun mereka kurang percaya kepada Rusia sebab aliran pemerintahan yang berbeza. Okey, kita lihat pula faktor tercetusnya perang. Berlaku jibar, Versailles, dan yang ketiga kegagalan peranan Liga Bangsa. Okey, apa dia ideologi baru itu? Okey, ideologi itu ada dua. Lihat, ini satu fascism, ini lambang parti mereka, ini bendera mereka. Okey, Nazism, ini pemimpinnya. Okey, kita lihat yang pertama negara Itali. Dia mengamalkan fascism. Negara pemimpinnya dikenali sebagai Benito Mussolini. Ideologi dia kata kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Jadi kita mesti fikir negara dulu. Kepentingan kita tu nombor dua. Tapi biasa kita ni fikir aku dulu. Negara nombor dua. Betul atau tidak? Siapa yang fikir negara dulu baru fikir diri dia? Jujurlah. Ada tak? Kamu fikir negara dulu baru fikir ni. Tak usah cerita jauh lah. Kamu fikir sekolah dulu baru diri kamu. Ada tak? Okey, jawab dalam hati lah kalau tak nak jawab Jadi kita lihat di sini mereka mementingkan kepentingan negara dan percaya nasionalisme yang melampau termasuk berperang dapat meningkatkan imej negara. Okey, sebab itu mereka nak berperang Kita pergi ke negara yang kedua, Nazism, fahaman Nazism. Dia diamalkan di Jerman, pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Awak boleh baca kisah sedih Adolf Hitler ni di dalam internet Dia bersikap sedemikian Okey, ideologinya Nazism bermaksud mengagungkan bangsa Jerman. Yang ni mengagungkan negara, mementingkan negara, yang ni mementingkan bangsa. Okey, jadi kita lihat di sini tindakan yang diambil oleh Benito Mussolini adalah dengan meluaskan jajahannya dengan menguasai Habsyah. Sebab dia kata tadi kepentingan negara mengatasi kepentingan peribadi. Jadi tindakan Benito Mussolini ini telah melanggar syarat perjanjian Versailles di mana tidak boleh
besarkan. Okey? Okey. Seterusnya kita lihat Nazism ya. Di bawah pimpinan Adolf Hitler. Dia telah menubuhkan parti yang ini dia tubuhkan parti fasis. Ya, yang ini mengagungkan bangsa, yang ini mengagungkan negara. Tindakan Hitler dia genocide pada, tapi Hitler tidak mengikuti perjanjian itu ya. Dia telah membesarkan tenteranya, kemudian telah menduduki Rhineland. Ya, wilayah Germany yang hilang melalui perjanjian Versailles. Okey, jadi yang Jerman ni menyerang Rhineland, yang Itali ni dia meluaskan kuasa ke Habsyah. Maknanya kedua-duanya telah mengingkari perjanjian Versailles yang mahukan perdamaian, dan Liga Bangsa tak boleh buat apa-apa. Ya, sebab ini adalah kuasa yang besar ya. Kalau awak lihat memang tak boleh buat apa-apa ya. Sampai hari ini pun macam tu juga. Okey, kita lihat sebelum Perang Dunia Pertama, ini adalah negara Jerman. Okey, selepas Perang Dunia Pertama sebelum Perang Dunia Kedua, ini adalah wilayah Jerman. Ya, wilayahnya telah dikecilkan ya setelah dia kalah dalam peperangan itu. Ya, jadi dia naklah meluaskan balik kuasanya tu ya. Jadi kita lihat Jerman dia tidak puas hati dengan perjanjian Versailles ya, sebab pertama dia hilang tanah jajahan. Ni dia menang banyak itu ya dalam Perang Dunia Pertama. Sebelum perang ni kawasan dia besar. Tapi lepas di Perang Dunia Pertama kawasannya jadi kecil ya. Jadi dia tak puas hati lah ya. Dalam masa yang sama dia kena bayar pampasan, ganti rugi perang ya. Sebab dia memulakan perang, dia pergi serang Serbia dulu, ingat tak? Ya, dia pergi serang Serbia ya, kerana rakyat Serbia telah membunuh Raja Austria Hungary ya. Dan di sini dia sepatutnya telah mengurangkan saiz tenteranya, tapi dia telah membesarkan saiz tenteranya ya. Dan kesannya kita lihat Jerman menghadapi kemerosotan ekonomi ya, dan kadar inflasi yang tinggi. Jadi perjanjian Versailles itu sebenarnya dianggap oleh Jerman sebagai merugikan negaranya. Maka dia tak puas hati ya, negara menghadapi masalah kemerosotan ekonomi, inflasi pula ialah harga barang meningkat, rakyat hidup dalam kesusahan. Jadi dia terpaksa bawa rakyat dia keluar untuk berperang, untuk mengurangkan tension di dalam negara. Ya, macam awak kan kadang-kadang awak stres, maka mak bapak awak bawa lah awak berjalan keluar ya. Macam tu. Jadi kerana ekonomi ya, sama dengan Perancis, Rusia, Britain dan Amerika Syarikat. Namun kuasa-kuasa ni semua dapat tanah jajahan, tapi Itali ni tak dapat. Jadi dia kata seolah-olah sia-sia je dia menolong negara Pakatan Bertiga ni. Dia tak dapat apa-apa. Jadi dia pun tak puas hati juga. Ya, maka padahal Perancis dan Poland telah memperolehi tanah jajahan yang baru. Kuasa lain dapat, dia tak dapat. Jadi dia rasa it's not fair for them. Ya, maka dia pun naklah berperang. Okay. Kegagalan Liga Bangsa. Ini Liga Bangsa ni ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dunia ni, dia punya logo ya. Tapi kita lihat Liga Bangsa ni pun gagal ya, nak menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Mereka tak boleh kawal Jerman ya. Gagal nak mengawal pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Ya, dan ini menyebabkan meletusnya Perang Dunia yang kedua.
tengoklah hari ni pun kita tengok pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ada untuk mengekalkan keamanan dunia. Tapi negara tetap berperang. Contohnya di Afghanistan, di Palestin, perperangan tetap berlaku. Jadi walaupun ada satu pertubuhan yang cuba membawa keamanan untuk dunia, tapi pertubuhan itu tak dapat berfungsi dengan baik kerana adanya kuasa-kuasa besar seperti Amerika, Britain, Perancis yang tak mahu dengar cakap. Ya? Okey. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ialah krisis di Manchuria. Ya? Di sini Jepun dia ingin meluaskan kuasa sebab dia tak ada tanah yang cukup dan dia dalam masa yang sama Jepun ni pun dia punya pemimpin telah dikuasai oleh golongan tentera. Jadi dia pun nak meluaskan kuasa, nak menunjukkan dia kuasa yang hebat juga. Jadi dia telah menyerang dan menakluki Manchuria. Tindakan Jepun ini telah memulakan Perang Dunia yang kedua di Asia. Ini kita akan lihat dalam episod akan datang. Hari ini kita fokus di Eropah saja dahulu. Okey, dan kita lihat perjanjian pelucutan senjata ni. Sekejap Saya lupa pasang bateri. Okey, jadi yang keduanya kita lihat Jerman ni dia telah keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan tentera secara terbuka. Ya. Dan di sini Itali pula telah menyerang Habsyah. Tadi saya dah maklumkan, ya. Okey, cuba lihat gambar ini. Okey. Perjanjian pelucutan senjata. Kami gagal, kami tidak dapat mengawal semangat anda untuk berperang. Saya nak seorang cuba terang kepada saya apa yang anda faham daripada gambar ini. Apa yang anda faham dari gambar ini? Okey, kita tanya dulu di Debbie. Emily tak ada dalam ni ya? Nurin pun tak ada, Azwa pun tak ada, Putri lagi lah tak ada. Putri duduk di istana, atas singgah sana, saya tak turun. Okay, Debbie, can you answer apa yang awak faham daripada gambar ini? Atau sesiapa saja yang telah dapat menangkap tafsiran gambar ini? Dari Empat Azalia, anybody? Ya, senyap. Mana tu manusia ni ada ke dalam ni lagi? Dah saya tak nampak dia diam je tu. Patricia, apa yang dah faham daripada gambar tu? Joanne dia tak nak cakap. Ya, apa yang dah faham daripada gambar tu tadi? Gambar ni ada dalam buku teks awak ya. Buku surat, tidak. Buku surat 59. Okay, let me see what she answer there. Dia pun Debbie tulis apa tadi Debbie? Tak nampak, tak boleh nak buka. Okey, tidak mempunyai hak. Siapa yang tak ada hak ni? Siapa yang tak ada hak? Saya pun tengok gambar ni juga gambar yang sama ni dalam buku teks. Okey. Kalau kita tengok yang atas pentas tu terdiri daripada siapa? Dinesh, atas pentas tu gambar siapa? Gambar awak ke? Ni atas pentas ni. Yang besar. Dia kuasa-kuasa yang besar. Rimau, harimau, serigala, tiger, ni lion ya. Ni semua melambangkan kuasa-kuasa yang besar. Ni kuasa-kuasa yang ayam. Besar tak daripada tiger? Kambing. Besar tak daripada lion? Jadi
mereka melihat ini semua sebagai this is makanan aku je ya. Ni mereka ni semua kuasa-kuasa yang kecil yang aku sekali ngap je habis. Betul tak? Sekali makan je habis je. Ni ayam. Contoh ayam lah kan. Angkat bertiga ekor habis. Jadi liga bangsa-bangsa tu gagal lah sebab mereka ni kuasa yang sangat kuat ya, yang tak boleh dikontrol. Khususnya Jerman, Itali, Amerika pun sama tak boleh dikontrol. Jadi malangnya yang mulakan perang tu Jerman ya. Okey, jadi perang dunia kedua di Eropah berlaku apabila Jerman melakukan penaklukan terhadap Eropah Barat. Tadi saya dah sebut dah, dia serang mana? Apa nama tempat yang dia serang? Jerman serang. Mula dengan R. Rusia. Rhineland ya. Austria itu perang dunia pertama, kita cakap pasal perang dunia kedua. Okey, mengebom Britain. Itali juga campur perang itu sebab ada satu geng yang sama tadi kan, kuasa faksi tadi. Dan serangan Jerman ke atas Rusia. Itu adalah tindakan yang dibuat oleh Jerman. Okey, peristiwa perang dunia kedua ni melihat seterusnya pada September 1939 Jerman telah menyerang Poland. Ya, Jerman menakluki negara-negara di Eropah Barat. Jerman menyerang Britain. Itali dan Jerman terlibat dalam perang di Eropah. Jerman menyerang dan menakluki Rusia. Okay, kita tengok dalam peta ni. Faktor tercetus perang, faktor yang mencetuskan perang apabila Jerman menyerang Poland. Ini dia Poland. Ya, Jerman dari sini dia menyerang Poland. Okey, perang ni pula Rusia pula menyerang kat sebelah sini. Ya, matilah Poland di tengah. Okey, jadi inilah Jerman menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat menjelang pertengahan 1941. Ini antara negara-negara yang dia berjaya kuasai lah. Ya, Poland, Denmark. Mana Denmark ni? Okey. Kemudian Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Okey, dan di sini kita lihat tindakan Jerman, dia melancarkan serangan kilat iaitu Blitzkrieg ya, di mana kapal terbang Jerman telah mengebom sasaran musuh kemudian mereka ikuti pula dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Jadi tak sempatlah nak membalas tindak balas daripada Jerman. Strategi perang mereka cukup berkesan ya. Okey, Jerman juga menyerang Britain, kita tengok ya, dengan melancarkan serangan, memusnahkan pelabuhannya, memusnahkan kawasan industrinya, memusnahkan pertahanan udaranya. Jadi Britain pun hampir lumpuh akibat serangan yang dibuat dari udara dan juga dari laut. Okey, kemudian Itali dan Jerman telah mengisytiharkan perang Britain terhadap Britain dan Perancis. Ya, Perancis pula kita lihat Itali telah serang dari sebelah selatan Perancis ni, Jerman menyerang daripada sebelah utara. Okey, daripada sebelah selatan ni Itali serang Perancis, dari sebelah utara Jerman pula serang Perancis. Jadi memang dahsyatlah ya serangan yang dilakukan. Ya, tak sempat mereka nak bangkit ni kuasa-kuasa besar ini ya. Okey, ini digambarkan melalui satu stamp post Jerman ya dalam tahun 1938. Di mana adanya hubungan yang erat di antara Hitler dan Mussolini ya, yang bermaksud dua orang dan satu perjanjian ya. Jadi mereka telah bekerjasama untuk menguasai dunia. Okey. Jadi kita lihat di sini Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa ya, serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Tadi serangan kilat ya. Sekarang ni serangan Barbarossa pula. Daripada Jerman mereka bergerak, tengok peta mereka bergerak ke arah Rusia dan mereka hendak menawan Moskow
Di sini Rusia penting ditawan ya, kerana Rusia mempunyai empire yang sangat besar di Eropah Rusia ni negara ni terlalu besar. Ya. Kalau Jerman dapat menguasai Rusia, kita lihat Jerman akan menguasai seluruh Eropah. Jadi sini dah menang lah tadi. Ya, Perancis pun dah tak boleh bangkit. Britain pun dah lampir nak Valley of Leningrad, ya, jatuh ke tangan mereka. Jadi di sini Hitler telah mengarahkan lebih 3 juta tentera untuk menyerang Rusia dengan bantuan 3,350 kereta kebal, 2,270 kapal terbang. Ya, operasi ini turut disertai oleh tentera daripada Romania, Hungary dan Finland. Ya, jadi besar peperangan yang berlaku ini ya. Okey, kita tengok peta untuk dapat gambaran yang lebih jelas. Pertama, kita lihat Jerman telah menyerang Poland. Serangan terhadap Poland ni menyebabkan Perang Dunia Kedua meletus. Iaitu dia Poland. Okay, di sini Poland. Yang kedua, Jerman mengebom Britain. Jadi saya dah kata ya, dia menyerang secara serangan kilat tadi. Ya, sehingga kan Britain lumpuh ekonominya. Okey, yang putih ni negara berkecuali ya, dia tak mau masuk dalam perang ya. Okey, Itali pula sekutu Jerman menyerang Perancis melalui arah selatan dan Jerman menyerang dari arah utara. Ni yang tadi saya kata ya, Itali dari selatan, Jerman menyerang dari arah utara. Dan di sini berlaku peperangan, Perancis juga hampir lumpuh. Jerman disertai oleh Finland, Hungary, Romania, mereka sekarang mahu menyerang Moskow dan mensasarkan Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Ya, nak menguasai Rusia kerana jika mereka menguasai Rusia, mereka dapat menguasai Eropah. Okey, itulah cita-cita besar yang dibuat oleh Hitler ya untuk menguasai seluruh Eropah. Okey, apa maksud Blitzkrieg? Siapa boleh bagi tahu? Sufi? Serangan kilat. Serangan? Kilat. Serangan apa ni? Blitz. Kilat. Bagus. Barbarossa? Barbarossa? Barbarossa boleh kilat. Serangan secara besar-besaran untuk menguasai mana? Ya, saya duk main dekat gambar ni. Okey, Blitzkrieg ni satu adalah serangan kilat ya. Yang kedua, Barbarossa ni adalah menguasai Rusia serangan secara besar-besaran menyasarkan Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Okey, berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Kerjasama kuasa besar. Okey, siapakah kuasa besar yang bekerjasama tu untuk melumpuhkan Itali dan Jerman? Kita lihat nanti. Keberkesanan serangan strategi, kegagalan operasi menawan Rusia, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu dan akhir sekali kematian Hitler. Okey, jadi faktor menyebabkan Perang Dunia di Eropah ni adalah kerjasama kuasa besar. Ya, dan ni kita dah gambar dalam peta ni ya. Kita lihat kerjasama yang dimasukkan itu adalah kerjasama melibatkan 3 pemimpin negara Britain, Amerika Syarikat dan Rusia di bawah Stalin, Roosevelt dan Churchill. Mereka ni 3 orang ni telah bersepakat ya mahu menjatuhkan Hitler. Nampak tercekik Hitler kat sini. Okey, kerjasama ini mereka laksanakan dan mengangkat Amerika Syarikat sebagai ketua ya komander tertinggi bersekutu. Jadi 3 kuasa ni meletakkan Amerika Syarikat sebagai kuasa ketuanya lah ya untuk melancarkan serangan tindak balas semula terhadap Jerman dan Itali. Sebab kalau tengok tadi Jerman dengan Itali telah menang besar ya. Okey. Seterusnya kita lihat perang di Rusia melewati 2 musim sejuk.
Jadi kalau kita lihat tadi memang Jerman dia telah pergi nak menyerang Rusia menyasar strategi perang dia tu tidak tepat semua. Perang lakukan serangan tu dia tersilap perkiraan musim sejuk turun. Kalau kita lihat musim sejuk di Rusia ni dia mencecah negatif negatif lebih 15 tu sangat sejuk. Jadi persiapan tenteranya tak berapa banyak tak berapa bagus. Kita kalau nak musim sejuk ni kita kat Malaysia setakat pakai sweater je, tapi kat sana tak cukup pakai sweater kan, dia pakai lebih daripada itu. Jadi mereka terpaksa bertahan dalam keadaan cuaca yang sejuk. Ramai yang mati akibat kesejukan, bukan mati kerana berperang dan mereka kehabisan peluru, kehabisan makanan, habis minyak. Jadi kita lihat di sini Jenderal Perang Jerman yang bernama Friedrich von Paulus, dia tak mau lagi dengar perintah daripada Hitler sebab dia tengok banyak tenteranya yang dah mati kan. Jadi dia pun menyerah dirilah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Di sinilah Jerman mula lumpuh, kuasanya mula jatuh. Kalau tidak sebelum tu dia memang hebat Jadi ini satu mistake ataupun satu tindakan yang menyebabkan kuasa Jerman semakin lumpuh. Okey, dan kedua kita lihat kuasa bersekutu tadi, 3 kuasa ni, Amerika, Britain dan Rusia, dia sedar kesilapan kuasa paksi tadi dalam nak menawan Rusia. Jadi mereka ambil kesempatan lah atas kelemahan kuasa paksi tadi, Itali dengan Jerman tadi. Jadi mereka telah membuat perancangan, mereka telah melancarkan operasi D-Day. D-Day, operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kita panggil operasi D-Day. Okey, dalam operasi yang menggunakan kod D-Day ni, tentera bersekutu telah merancang pendaratan tentera mereka. Kalau saya akan tunjuk dulu peta di muka surat 63. Di sini kita lihat tentera bersekutu telah mendarat di Normandy, tetapi mereka telah menyebarkan maklumat palsu dengan mengatakan mereka akan mendarat di Calais. Jadi tentera-tentera Jerman ni semua dia pergi ke Calais, tetapi mereka ni mendarat di Normandy. Dan di Normandy ni mereka telah menyerang mendarat di 5 pantai utama. Kalau tengok dalam peta tu, pantai utara, Omaha, Gold, Juno dan Jak menyerahkan peta mendarat digunakan oleh tentera bersekutu. Okey, dan kekalahan itu menyebabkan Hitler dipercayai telah menembak dirinya kerana malu dengan kekalahan tersebut dan dengan kematian Hitler menyebabkan Jerman menyerah diri dan menandatangani perjanjian. Perang ini berlangsung lebih kurang 6 tahun di Eropah, telah tamat dalam tahun 1939, dia berakhir dengan tahun 1945. Masa Jerman dengan Itali menang tu, kalau kita tengok sejarah dia, di Jepun pun tengah menang besar di Asia. Itu kita akan lihat dalam episod akan datang. Okey, jadi inilah saya rumuskan semula Perang Dunia Kedua, apakah faktornya, kemunculan kuasa fasis dan nazisme. Apa beza fasis dengan nazi ni? Apa ada dalam ni? Tanya. Ines, apa beza fasis dengan nazi ni? Fasis mementingkan apa? Fasis mementingkan apa? Oh, dah hilang. Hema? Tak jawab kira tak adil. Jawab salah pun tak apa.
Okey, saya tunggu jawapan. Pasis mementingkan apa? Kepentingan negara. Nazi, Bangsa. pasis negara. Bangsa. Okey, jadi sebab perang tu adalah tak puas hati dengan Rusia, kegagalan Liga Bangsa. Okey, ini proses perang di Eropah telah saya terangkan tadi. Dan berakhirnya perang kerana bangkitnya kuasa besar bertiga tu, tiga Amerika Syarikat, Britain, Rusia, dia bersepakat untuk menjatuhkan Jerman. Kalau dia orang tak bekerjasama, mungkin Jerman ni boleh menang lagi, ya. Okey. Ada soalan nak tanya tentang perang-perang yang berlaku ni. Ini kita lihat satu bahagian dulu di Eropah. Ada soalan? Ada soalan? Kalau ada masa saya nak awak bacalah sikit tentang Hitler ni, ya. Kalau ada masa. Kalau tak ada, tak apalah, awak pun sibuk banyak kerja kan. Okey, ada soalan? Jika tiada, kita akan bagi awak latihan. Ada 2 jenis latihan yang awak kena buat. Siapa yang ada masalah dengan, okey, saya baru baca dia ditulis, ya. Okey. Siapa yang ada masalah dengan kajian kes, tolong PM saya personal. Belum lagi saya tak menjawab pertanyaan awak, Jika awak bertanya, awak rugi sebab markah bertanya tu pun ada markah, at least sekurang-kurangnya 3 kali pertanyaan. Ditanya kalau tak ada soalan. Itu ialah time word wall dalam tempoh masa yang ada, ya. Kalau tak sempat, awak akan sambung buat selepas ini. Ya, tapi saya akan tunggu resultnya dalam pukul 4 saya akan lihat, ya, siapa yang belum buat. Okey, jika tiada soalan, kita berhenti di sini. Ada soalan tak?